Jadi banyak mana yang perlu kita tahu, wajib kita tahu. 25 tu kita kena tahu. Sebab 25 ni nama mereka disebut dalam Quran satu persatu, dalam pelbagai surah. Adapun selebihnya yang tak disebut nama dalam Quran, cukup kita beriman secara umum, mengakui bahawa zaman dulu ada Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala bangkitkan bagi setiap umat. Kita tak tahu nama mereka, tak apa. Adapun 25 tu kita kena kenal, kena tahu satu persatu, kerana nama mereka disebut jelas dalam Quran. Baik, kembali kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tak ada Nabi lagi lepas dia. Ya. Dia Nabi terakhir, penutup segala Nabi. Diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul sekitar umur 40. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Si surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dua mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian menggunakan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, pada malam ni kuliah maghrib kita jadikan kuliah maghrib khas, sempena kita berada pada malam beberapa hari saja lagi, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu peristiwa penting yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita duduk pada malam yang ke-26 daripada bulan Rejab tahun 1445 Hijriah. Dan malam esok akan masuk malam yang ke-27 Rejab tahun 1445 Hijriah. Hari Khamis cuti, 27 Rejab cuti. Sekolah dan beberapa tempat cuti. Ada beberapa negeri cuti sempena tarikh 27 Rejab. Kalender Masihi dengan kalender Hijrah ni ada sedikit perbezaan. Kalender Masihi jam 12 malam ataupun 12:01 baru masuk tarikh baru. Jam 12:01 malam nanti akan masuk tarikh 7 Februari. Hari ini 6.
Pukul 12 malam nanti masuk 7 Februari. Kalender Islam azan maghrib tadi. Kalender Islam azan maghrib tadi. Terbenam matahari pada petang tadi, azan maghrib, kita bermula tarikh baru. Bermakna azan maghrib tadi kita sudah masuk tarikh 26 Rejab. Itu perbezaan di antara kalender Islam dengan kalender Masihi. Azan maghrib masuk 1 Ramadan. Azan maghrib masuk 1 Syawal. Bila azan maghrib kan kita dah boleh mula takbir raya kan. Kita dah boleh mula niat puasa. Dia bermula dengan maghrib, terbenam matahari. Kalender Masihi tunggu pukul 12 malam nanti. Tuan-tuan sekalian, jadi malam ni kuliah berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ni tuan-tuan dah dengar setiap tahun. Daripada tuan-tuan zaman kanak-kanak lagi, begitu juga saya, sampailah kita seusia ini, kita telah dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj ni melalui ceramah di masjid, baca daripada buku, dengar dalam khutbah Jumaat, dengar di radio, televisyen dan sebagainya, sudah berpuluh tahun. Jadi setiap tahun ada hari-hari kebesaran Islam, ada ceramah-ceramah memperingati hari-hari kebesaran Islam ni, bagus juga. Kalau tak, kita pun tak tahu ingat. Oh, Isra' Mi'raj. Tak tahu cuti apa dah hari Khamis ni. Rumah kalender tak ada. Tak tahu apa benda cuti hari Khamis ni. Jadi ada peristiwa-peristiwa, ada sambutan-sambutan, ada peringatan-peringatan seperti ni, bagus juga. Sekurang-kurangnya kita adalah kesempatan untuk ambil tahu tentang kehidupan Nabi SAW dalam kehidupan kita pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, secara ringkas, untuk kita faham tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada dua benda tu. Satu Isra', yang kedua Mi'raj. Dua benda tu, jangan gabung sekali, dia tak sama. Isra' benda lain, Mi'raj benda lain. Sebab tu disebut Isra' dan Mi'raj. Jadi untuk kita faham peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kita kena faham tentang kehidupan Nabi daripada awal sampai akhir. Kita kena faham kehidupan Nabi daripada awal sampai akhir untuk kita tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj tu berlaku di mana. Waktu Nabi kanak-kanak ke? Waktu Nabi berdakwah di Mekah ke? Waktu Nabi dah berhijrah ke Madinah ke? Sebab tu kehidupan Nabi ni kita kena tahu sepintas lalu. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Seperti kanak-kanak lain, membesar, ya. Sampailah umur Nabi 40. Sampai umur Nabi 40, Allah Ta'ala angkat Nabi Muhammad, pilih Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul. Dia Nabi dan dia juga Rasul. Selalu saya sebut supaya kita bezakan, ada Nabi, dia Nabi saja, dia bukan Rasul. Tapi ada Nabi yang dia juga adalah Rasul. Nabi ramai. Ada riwayat sebut jumlah Nabi 100,000 lebih Nabi. Di kalangan 100,000 lebih Nabi itu, ada 300 lebih yang Allah Ta'ala pilih jadi Rasul. Dia Nabi dan dia juga Rasul. Ada 300 lebih. Dan daripada 300 lebih Nabi yang jadi Rasul itu, ada 25 orang yang Allah sebut nama mereka dalam Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, dia Nabi dan dia Rasul. Nabi Adam, dia Nabi dan dia Rasul. Nabi Ibrahim, dia Nabi dan Rasul. Jadi daripada 100,000 lebih Nabi itu, bukan semua diangkat menjadi Rasul. Ada 300 lebih saja yang diangkat menjadi Rasul. Daripada 300 lebih itu, ada 25 yang disebut nama dalam Quran. Okey. Jadi banyak mana yang perlu kita tahu, wajib kita tahu. 25 tu kita kena tahu. Sebab 25 ni nama mereka disebut dalam Quran satu persatu, dalam pelbagai surah. Adapun selebihnya yang tak disebut nama dalam Quran, cukup kita beriman secara umum, mengakui bahawa
Zaman dulu ada Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala bangkitkan bagi setiap umat. Kita tak tahu nama mereka, tak apa. Adapun 25 tu kita kena kenal, kena tahu satu persatu, kerana nama mereka disebut jelas dalam Quran. Baik, kembali kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tak ada Nabi lagi lepas dia. Ya. Dia Nabi terakhir, penutup segala Nabi. Diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul sekitar umur 40. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Maknanya kira-kira daripada umur 40 sampai penghujung umur Nabi 52, lebih kurang macam tu. 13 tahun berdakwah di Mekah daripada umur 40. Dakwah di Mekah. Bila dia diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, berdakwah di Mekah 13 tahun, maka tahun pertama dia jadi Nabi itu disebut sebagai tahun 1 kenabian, ataupun bahasa Arab nubuwah. Tahun 1 nubuwah, tahun 1 kenabian. Tahun 2 nubuwah, tahun 3 nubuwah, tahun 4 nubuwah, sampailah tahun ke-13. Tahun ke-13 nubuwah, tahun ke-13 kenabian. Habis 13 tahun tempoh berdakwah di Mekah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi berdakwah di Madinah, berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah kerana keadaan di Mekah ni tak stabil. Tekanan, kezaliman di Mekah dahsyat. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah. Sehinggalah akhirnya bila Nabi sampai di Madinah, Nabi diangkat menjadi ketua kerajaan di Madinah. Berapa tahun pula berdakwah di Madinah itu? Sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, kita tak guna dah perkataan tahun nubuwah tadi. Kalau kita nak sambung, maknanya tahun 14 lah pula. Tahun 14 nubuwah, tahun ke-15 nubuwah. Jaranglah dalam kitab tulis macam tu. Biasanya nubuwah, kenabian ni, istilah tu digunakan waktu Nabi berdakwah di Mekah. Tahun 1 kenabian, tahun 1 nubuwah, tahun 2 nubuwah, sampai tahun ke-13 nubuwah, tahun ke-13 kenabian. Bila Nabi hijrah dah ke Madinah, kalau tuan-tuan nak sebut lagi tahun 14 nubuwah, boleh, tak ada masalah. Tahun ke-15 nubuwah, boleh. Tahun ke-14 kenabian, tahun ke-15 kenabian, ya, boleh. Sampai tahun ke-23, ya, sebab Nabi berdakwah 23 tahun kan. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 lah. Jadi kalau tuan-tuan nak sebut juga tahun nubuwah tu boleh lah. Tahun 14 nubuwah, tahun 15 nubuwah, sampai tahun 23 nubuwah, boleh. Kekok sikit lah. Sebab dalam kitab jarang disebut begitu. Bila Nabi hijrah ke Madinah, istilah dia tahun 1 hijrah. Kita tak sebut dah tahun nubuwah tu. Nak sebut boleh, tak ada masalah pun. Istilah tahun 1 hijrah, tahun 2 hijrah, tahun 3 hijrah, tahun 4 hijrah, tahun 5 hijrah, sampai Nabi wafat tahun 11 hijrah. Nabi wafat tahun 11 hijrah kan? Tahun 11 hijrah. Jadi di Mekah kita sebut nubuwah, tahun 1 nubuwah, tahun 1 kenabian, sampai tahun 13 nubuwah, tahun 13 kenabian. Bila Nabi hijrah, kita sebut tahun 1 hijrah sampai tahun 11 hijrah. Sekarang berapa dah? Dah 1445. Sekarang dah 1445 hijrah. Nabi wafat tahun 11 hijrah. Sekarang dah 1445. Maksudnya jarak kita dengan Nabi ni dah 1400 tahun lebih dah tuan-tuan. Jauh dah, 1400 tahun lebih. Macam-macam keadaan dah. Orang ni keadaan macam ni, orang ni keadaan macam ni. Kerana jarak dengan Nabi tu dah jauh. Cacah merba tu macam-macam dah. Kerana jarak tu dah jauh. Orang ni kepala macam ni, orang ni kepala macam ni. Macam-macam ragam dah. Jarak tu dah jauh. Jarak tu dah jauh. Kalau tak mari majlis-majlis ilmu, tak dengar kuliah-kuliah, tak tahu apa benda. Tak tahu apa benda. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis.
akan muncul satu zaman, akan berlaku satu keadaan. Apa dia Nabi kata? Nanti kita akan jumpa dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman tu. Cuma kebetulan malam ni saya nak sebut. Ya. Nabi kata nanti akan muncul satu zaman, akan muncul satu keadaan. Muncul apa dia? Munculnya ahli ibadat yang jahil. Yang kedua, munculnya orang alim yang fasik. Yang pertama, Nabi kata akan munculnya ahli ibadat yang jahil. Banyak nak buat ibadat tapi tak nak mengaji. Majlis ilmu tak nak. Dia sibuk nak buat ibadat. Pas mayang sunat, mayang sunat. Pas mayang sunat, mayang sunat. Pas baca Quran, baca Quran. Ngaji ilmu tak nak tambah. Akhirnya semayang tak sah. Akhirnya semayang banyak yang tak sempurna. Dan syaitan di antara cara menyesatkan manusia iaitu seronok tengok orang buat ibadat dan rasa runsing bila orang menuntut ilmu. Syaitan menyesatkan manusia ni dengan pelbagai cara. Syaitan menyesatkan orang miskin, ada cara dia. Syaitan menyesatkan orang kaya, ada cara dia. Syaitan menyesatkan peniaga-peniaga, ada cara dia. Syaitan menyesatkan orang-orang yang ada jawatan, ada cara dia. Syaitan menyesatkan ahli ibadat, ada cara dia. Syaitan menyesatkan ahli ibadat dengan cara sibukkan dia buat ibadat, biarkan dia lupa tanggungjawab menuntut ilmu pengetahuan. Dan syaitan seronok keadaan demikian. Bila dia menuntut ilmu pengetahuan, dia akan nampak di mana kesilapan dia dalam ibadat dan dia akan perbaiki. Syaitan tak nak benda tu berlaku. Biar orang hanyut buat ibadat saja. Mengaji tak payah. Menuntut ilmu tak payah. Bila dia menuntut ilmu, dia akan tengok, oh semayang aku tak kena rupanya, rukuk lamanya ni dengar ustaz kuliah tu. Dia akan perbaiki. Syaitan tak nak benda tu berlaku. Bila kita mengaji, kita tahu, oh tak kena baca Quran macam ni, ustaz hari tu ada tegur dalam kuliah tu. Kita akan perbaiki. Syaitan tak nak benda tu. Biar dia hanyut baca Quran. Sebab tu kadang masjid surau beberapa tempat saya kuliah, kadang-kadang nak marah agak kita. Tengah orang kuliah, dia sibuk duduk kat belakang, duduk baca Quran kuat-kuat. Dia tak tahu mana prioriti. Orang putih sebut prioriti. Dia tak tahu mana keutamaan. Dia tak tahu orang ramai nak menuntut ilmu dengan dia baca Quran tu. Baca Quran tu sunat. Menuntut ilmu kewajipan. Dia kena hormati orang ramai yang sedang menuntut ilmu. Bahkan Nabi pernah tegur ada seorang lelaki yang tengah baca Quran dalam masjid, dia baca kuat. Nabi tegur dia, perlahankan bacaan. Kenapa dia? Ada orang yang tengah nak menunaikan sembahyang yang wajib. Ni sebab kata semangat nak buat ibadat, tak ada ilmu pengetahuan, tak tahu mana prioriti. Bila kita buat benda sunat, hormati orang buat benda wajib. Hormati orang buat benda wajib. Macam kita sembahyang maghrib di surau RNR, saiznya kecil, boleh masuk 45 orang. Maka lepas sembahyang maghrib, tak payahlah ada wirid panjang-panjang. Orang beratur kat luar tu ramai lagi nak sembahyang maghrib. Waktu maghrib pendek. Waktu maghrib pendek, ruang sembahyang sikit, RNR. Maka lepas sembahyang maghrib, tak payah ada wirid panjang, angkat tangan, doa ringkas-ringkas, bangunlah. Nak sambung doa lagi, sambung dalam kereta ni, doa lah. Sambunglah waktu berjalan kaki, waktu berdoa dalam kereta ni doa. Tapi bila dia tak ada ilmu pengetahuan, dia tak rasa, ni kita kena berdoa sungguh-sungguh. Ni Nabi kata akan muncul ahli ibadat yang jahil. Yang kedua, Nabi kata akan muncul apa dia? Akan munculnya orang alim tapi fasik. Ilmu banyak tapi dia buat dosa. Ilmu banyak, mulut jahat. Ilmu banyak, perangai buruk. Dia rasa dia ilmu dia tahu banyak dah. Dia bila dia buat salah apa, dia kena kat sana dalih, dia pusing kat sini dalih. Dia dalam kepala dia macam-macam ada, senang. Orang tanya apa, dia boleh jawab tu, dia boleh jawab ni, dia kena sana, kena sini. Nabi kata akan muncul ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ilmu banyak, tapi dia paling merapu sekali. Baik. Baik. Jadi Nabi Muhammad berdakwah di Mekah 13 tahun. Kita sebut tahun 1 nubuwah sampai tahun 13 nubuwah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, kita sebut tahun 1 hijrah sehingga tahun 11 hijrah. Hari ini dah 1445 hijrah. Artinya jarak kita dengan Nabi dah jauh sangat dah. 1400 tahun lebih. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Jadi
Berapa tahun Nabi berdakwah? 23 tahun lah. 13 tahun di Mekah dan bakinya sekitar 10 tahun di Madinah. 23 tahun. 23 tahun inilah tempoh Al-Quran turun. Sikit sampailah komplit, lengkap. 23 tahun. Tempoh Quran turun. Baik. Sekarang kita nak tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj tu berlaku di mana? Peristiwa Isra' dan Mi'raj tu berlaku di mana? Tempoh Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun itu ataupun tempoh Nabi berdakwah di Madinah? Baik. Jadi saya akan terangkan satu-satu supaya kita tak bergaduh. Orang menuntut ilmu dia tak bergaduh dengan orang. Yang banyak dah bergaduh dengan orang ni dia tak mengaji. Tak mengaji kerja bergaduh dengan orang. Orang yang menuntut ilmu pengetahuan, kita kena pastikan kita berbeza dengan orang yang tak menuntut ilmu pengetahuan. Apa perbezaannya? Kita bergaduh, kita ada adab. Kita ada perbezaan, kita ada disiplin dia. Tak mudah nak menyalahkan orang. Itu kriteria ataupun ciri-ciri orang yang selalu datang majlis ilmu. Orang yang selalu datang majlis ilmu ni, dia ada benda dengar, benda pelik sikit, dia tak kalut nak kata salah. Dia tak kalut nak kata tak betul. Kenapa dia? Kadang-kadang ada benda ni, pandangan ulama' ni sebut gini, pandangan ulama' ni sebut gini. Di media sosial ni, kalau tuan-tuan buka, sakit kepala. Di Facebook, di grup WhatsApp, di TikTok, di Instagram, bergaduh ni kadang-kadang ni dia tak mengaji pun, jenis tak mengaji, suka nak bergaduh di media sosial, nak tunjuk siapa dia paling terror sekali, macam-macam lah. Jadi orang yang datang majlis ilmu pengetahuan ni, dia kena ada ciri-ciri tu. Mudah berlapang dada. Kalau ada dengar benda baru, tak kalut nak kata salah, tak kalut nak sebut orang tu betul tak betul. Dengar dulu, tengok, kemudian pertimbangkan. Tu disiplin dia. Macam juga tentang Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan sekalian, kalau orang tanya pada kita, bila berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, sekurang-kurangnya ada 6 pandangan ulama tentang bila tahun berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saya sebut satu-satu supaya lepas ni kalau kita ada dengar pandangan yang berbeza, betul lah, sebab hari tu ustaz kata dah, ada ulama kata berlaku pada tahun ni. Jadi kita tak kalut nak salah orang. Macam kita di sekolah menengah dululah, kita belajar subjek sejarah. Subjek sejarah, mata pelajaran sejarah. Ahli sejarah mengatakan peristiwa ni berlaku pada tahun 1957. Menurut ahli sejarah ni, peristiwa ni berlaku pada tahun 1958, bukan 57. Kan ada perbezaan-perbezaan. Padahal benda sejarah tanah Melayu ni baru berapa ratus tahun sebelum kita lahir kan. Buku teks sejarah ni, cerita sejarah tanah Melayu, cerita tentang peristiwa yang berlaku baru berapa ratus tahun sebelum kita lahir. Adapun sejarah Islam ni, cerita 1400 tahun lepas. Lagilah ada perbezaan-perbezaan. Maka janganlah pelik. Cerita zaman Mak Kilau, cerita zaman Haji Abdul Rahman Limbu untuk janggut, baru berapa ratus tahun lepas. Kan? Baru tahun 18 berapa, tahun 17 berapa. Ya, awal tahun 19. Kan? Itu pun ahli sejarah kata peristiwa ni berlaku pada tahun ni. Ahli sejarah ni kata peristiwa ni berlaku pada tarikh. Ada perbezaan-perbezaan. Padahal peristiwa tu baru berapa ratus tahun lepas. Peristiwa yang berlaku dalam hidup Nabi ni dah 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu. Dan alat-alat bertulis, bahan-bahan bercetak, rekod-rekod bertulis ni bukan mudah nak dapat. Bukan mudah nak dapat. Maka adalah perbezaan-perbezaan. Paling kurang pun ada 6 pandangan ulama tentang bila berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pertama, Imam At-Tabari. Dia kata peristiwa ni berlaku pada tahun pertama Nabi Muhammad jadi Nabi. Maksudnya pada umur 40 dah berlaku Isra' dan Mi'raj, kata Imam At-Tabari. Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi, dia kata tahun kelima kenabian, tahun kelima jadi Nabi. Ni pandangan Imam Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Yang ketiga, Al-Mansur Furi. Al-Mansur Furi, dia kata peristiwa ni berlaku pada tahun ke-10 kenabian, pada tarikh 27 Rejab. Ni yang kita pakai ni, yang kita di Malaysia sambut ni, kerana ambil pandangan dia lah, antara pandangan yang masyhur jugalah. Al-Mansur Furi, dia kata berlaku pada tahun ke-10 kenabian, pada tarikh 27 Rejab.
Dia siap letak tarikh lagi 27 Rejab. Dia di antara ulama yang kaji sejarah-sejarah Islam. Kemudian ada pandangan yang menyebut berlaku pada tahun ke-12 kenabian, bulan Ramadan. Ada yang menyebut berlaku pada tahun ke-13 kenabian, bulan Muharram. Ada yang menyebut berlaku pada tahun ke-13 kenabian, bulan Rabiul Awal. Ada 6 pandangan. Jadi bila kita dengar banyak pandangan ni, barulah lepas ni kita dengar ceramah mana-mana tempat, kita tak kalut nak kata, oi salah ni, 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Tak. Ahli sejarah Islam ni ramai, masing-masing ada kajian masing-masing. Yang pasti bagi kita sebagai seorang Muslim, tahun bila, tarikh bila, ni serahkan pada ulama-ulama ahli sejarah Islam buat kajian dengan keilmuan mereka. Kita sebagai Muslim cukup kita percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni sungguh berlaku. Kenapa dia? Disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran. Dalam surah Al-Isra' ayat 1. Dalam surah Al-Isra' ayat 1 Allah Ta'ala sebut, Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Hambanya, Allah Ta'ala panggil hambanya, itu Nabi Muhammad, daripada Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau orang tanya pada kita, dah tarikh macam-macam ni, macam mana ni nak tahu betul ke tak betul? Cukup Quran sebut peristiwa ni sungguh jadi. Tahun bila tu tak apa, serahkan pada orang yang ulama-ulama yang buat kajian benda ni, dan kita tak menyalahkan. Mereka ada ujah masing-masing. Yang pasti peristiwa ni disebut dalam Quran. Jadi peristiwa Isra' disebut dalam surah Al-Isra' ayat 1. Peristiwa Isra' disebut dalam surah Al-Isra' ayat 1. Peristiwa Mi'raj disebut dalam surah ya, peristiwa Mi'raj disebut dalam surah An-Najmu ayat 13 sampai 18. An-Najmu ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asal pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha, atas daripada langit yang ketujuh lagi. Di dekatnya ada syurga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling daripada yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Surah An-Najmu ayat 13 sampai 18. Ni Mi'raj. An-Najmu ayat 13 sampai 18. Isra' dalam surah Al-Isra' ayat 1. Jadi malam ni dapat tuan-tuan 2 ayat Quran. Baik, tuan-tuan sekalian, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini didahului oleh 3 peristiwa penting yang berlaku kepada Nabi Muhammad. Barulah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. 3 peristiwa penting ni berlaku, kemudian barulah berlaku Isra' dan Mi'raj. Dan 3 peristiwa ni peristiwa sedih. 3 peristiwa ni yang berlaku sebelum Isra' dan Mi'raj ni, 3 peristiwa ni peristiwa sedih. Dan 3-3-nya berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Isra' dan Mi'raj tadi, kalau kita nak ambil tahun ke-10 kenabian tadi, 27 Rejab tahun ke-10 kenabian tadi, boleh juga 27 Rejab tahun ke-10 kenabian tadi. Jadi 3 peristiwa ni berlaku pada tahun ke-10 kenabian.
Yang pertama, Allah Ta'ala uji Nabi kematian Abu Talib sebelum Isra' dan Mi'raj. Kematian Abu Talib. Siapa Abu Talib? Bapa saudara Nabi. Indonesia sebut paman, uncle, bapa saudara Nabi. Dia bapa saudara Nabi yang banyak bantu Nabi daripada zaman kanak-kanak sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, berhadapan dengan penentangan daripada pemimpin-pemimpin Mekah. Dia banyak bela pertahankan Nabi, sehingga pemimpin Mekah rasa terganggu selama mana Abu Talib ada. Nak buat apa-apa pada Muhammad ni susah, kerana segan, hormat pada Abu Talib ni. Abu Talib ni orang lama di Mekah. Buah fikiran dia jadi rujukan masyarakat. Orang segan kat dia. Maka bila Abu Talib meninggal dunia, pemimpin Mekah rasa seronok. Halangan tu hilang. Selama ni Abu Talib lah penghalang. Bila nak buat apa-apa dekat Muhammad, dia lah mari sekat kita. Maka bila Abu Talib meninggal dunia, pemimpin Mekah seronok. Nabi sedih. Sebab apa Nabi sedih? Sedih lah pak saudara meninggal, pakcik meninggal. Tapi kesedihan Nabi yang paling dalam sekali adalah kerana dia mati dalam keadaan tak beriman. Nabi pujuk dia berkali-kali. Sampailah waktu dia sakit dalam keadaan uzur, Nabi pujuk dia. Tak nak dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menunjukkan hidayah milik Allah. Bukan Nabi Muhammad boleh beri hidayah pada manusia. Nabi pun tak boleh beri hidayah pada manusia. Padahal tu orang terdekat dengan Nabi, pak saudara. Pak saudara yang kenal anak saudara ni orang baik. Abu Talib kenal anak saudara dia ni baik. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi pada umur 40, diangkat jadi Nabi, Abu Talib dah tahu tanda-tanda kenabian tu waktu Nabi Muhammad kanak-kanak lagi. Kita belajar sirah Nabi dulu. Waktu umur Nabi 9 ataupun 12 tahun, masih kanak-kanak, Nabi pernah ikut rombongan Abu Talib berdagang di Syam. Dalam perjalanan itu singgah di rumah seorang alim Kristian, pendeta Nasrani bernama Buhairah. Buhairah tanya pada Abu Talib, budak ni siapa? Abu Talib sayang sangat. Abu Talib kata, anak aku. Buhairah kata, tak mungkin budak ni ada lagi ayah dia. Buhairah pun tahu dia ni orang alim kitab Injil. Dia mengaji tanda-tanda Nabi di akhir zaman. Dia tengok pada kanak-kanak ni ada tanda-tanda kenabian. Dia sebut pada Abu Talib, tak mungkin budak ni ada lagi ayah dia. Akhirnya Abu Talib kata, ayah dia tak ada dah. Ni enggak ada, aku ni pak saudara dia. Kata Buhairah, benar lah, betul tu. Cepat-cepat kamu bawa balik anak saudara kamu ke kota Mekah. Aku bimbang orang Yahudi tahu dia berada di sini. Kalau orang Yahudi tahu dia berada di sini, nescaya akan berlaku perkara yang buruk, yang tak elok pada dia. Orang Yahudi mengharapkan Nabi akhir zaman tu di kalangan bangsa mereka, kaum Bani Israel. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan Nabi akhir zaman tu bukan bangsa mereka. Nabi Muhammad daripada zuriat keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim AS. Artinya waktu usia Nabi 9 ataupun 12 tahun, Abu Talib dah tahu dah anak dia ni, anak saudara dia ni bakal jadi Nabi. Dia jaga Nabi daripada usia kanak-kanak, sampailah akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan tak beriman. Nabi pun tak boleh beri hidayah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kerja kamu beri hidayah kepada mereka. Yang beri hidayah Allah. Yang boleh beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayah ustaz, anak confirm elok? Belum tentu. Mak ustazah, anak confirm elok? Belum tentu. Hidayah ni milik Allah. Kadang-kadang kita tengok ayah dia tak tentu hala, tiba-tiba anak-anak dia baik-baik, perangai elok-elok belaka. Ini hidayah milik Allah. Dan kita yang jadi Muslim ni bermakna kita sudah berada dalam hidayah. Cuma kita minta daripada Allah supaya Allah Ta'ala kekalkan hidayah tu. Kita jadi Muslim ni bermakna kita sudah duduk dalam hidayah, dah duduk dalam petunjuk. Hidayah tu maksudnya petunjuk. Kita jadi Muslim ni bermakna kita sudah duduk dalam hidayah. Tapi kena ingat, hidayah ni bila-bila dia boleh terlepas balik.
boleh terlepas. Maka sebab tu diajar kepada kita sehari solat 5 waktu, 17 rakaat, subuh 2, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isyak, 17 rakaat. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Lah, kita dah jadi orang Islam tu tak lurus lagi ke? Allah minta supaya minta supaya Allah Taala jaga lagi. Kita dah jadi orang Islam ni, jalan lurus dah tu. Tapi dah dalam semayang kenapa nak sebut lagi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Minta supaya Allah Taala pelihara, terus kekal pelihara, kekal jaga. Bahkan sampai dalam doa lepas semayang pun kita diajar lagi doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia ni, tolong tetapkan hati kami ni di atas agamamu dan di atas ketaatan padamu. Abu Talib meninggal dunia. Nabi sedih kerana dia tak diberi hidayah oleh Allah. Lepas kematian Abu Talib, Nabi terus berdoa pada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa dia, rahmatilah dia. Perbuatan Nabi ditiru oleh orang Islam yang lain. Ditiru oleh orang Islam yang lain. Bila ada adik-beradik mati dalam keadaan tak beriman, mati sebagai seorang musyrik, penyembah berhala, dia doa, ya Allah ampunkanlah ayah aku, rahmatilah dia, masuk ke dalam syurga. Sehingga Nabi kata pada dia, aku akan terus berdoa keampunan, rahmat untuk Abu Talib sehinggalah Allah melarang aku berbuat demikian. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat larangan daripada doa keampunan, rahmat untuk orang yang jelas mati sebagai seorang musyrik, tak ada dah. Waktu dia hidup, kita berdoa supaya Allah Ta'ala beri hidayah pada dia. Itu tanggungjawab kita. Waktu dia hidup, kita berdoa, ya Allah beri hidayah pada orang tu, beri hidayah pada orang ni. Bila dia dah mati jelas sebagai seorang musyrik, tugas kita dah selesai. Itu urusan dia dengan Tuhan pula. Maka Allah Ta'ala larang doa lagi, minta rahmat, keampunan, tak boleh dah. Itu dia dengan Tuhan lah. Maka Nabi hentikan doa tersebut, sahabat-sahabat pun hentikan doa tersebut. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW tentang seringan-ringan siksaan pada hari akhirat kelak. Ada orang yang diletakkan kasut yang penuh dengan bara api di bawah tapak kakinya, panasnya bara api itu sampai menggelegak air dalam otak dia. Itu siksaan paling ringan pada hari akhirat kelak. Dan ulama yang menghuraikan hadis tersebut menyebut hal itu adalah keringanan untuk Abu Talib, kerana dia ada sumbangan kepada Nabi SAW. Tapi itulah siksaan paling ringan. Bara api diletakkan bawah tapak kaki sampai menggelegak air dalam otak kita ni. Kalau tu paling ringan, apa dia siksaan paling berat? Baik. Yang kedua, selepas daripada Nabi hadapi kesedihan kematian Abu Talib, bila Abu Talib meninggal, maka Nabi pun berhadapan dengan tekanan yang lebih dahsyat, kerana pemimpin Mekah rasa seronok dengan kematian Abu Talib. Kemudian Allah Ta'ala uji Nabi dengan kematian Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Nabi sedih dengan kematian dia. Sedih dengan kematian dia, ya, kerana mengingatkan besarnya jasa Khadijah. Jasa Khadijah. Nabi berkahwin dengan Khadijah, usia Nabi muda daripada Khadijah. Usia Nabi 25, Khadijah 40. Tapi Khadijah, Nabi terima Khadijah walaupun jarak umurnya berbeza. Jarak umurnya berbeza, kerana Nabi tengok ni orang perempuan yang akhlaknya cukup baik. Akhlaknya cukup baik. Umur Nabi 25, Khadijah umur 40. Maka sebab tu kalau kita baca senarai nama isteri-isteri Nabi, senarai nama isteri-isteri Nabi, sama ada yang kekal sampai akhir hayat ataupun yang pernah Nabi ceraikan itu, senarai isteri-isteri Nabi itu, tuan-tuan sekalian, kalau kita baca satu persatu nama, ataupun senarai isteri-isteri Nabi SAW, kita akan dapati, sebahagian besar isteri-isteri Nabi itu adalah janda. Janda. Sebahagian besar isteri-isteri Nabi itu adalah janda.
Tak ada dalam kitab. Sebahagian besar isteri-isteri Nabi itu adalah janda, kecuali Aisyah, muda. Jadi kalau ada orang buat dakwaan Nabi ni kahwin banyak kerana kuat seks, tak betul. Itu keizinan Allah khusus untuk Nabi. Keizinan khusus Allah Ta'ala untuk Nabi. Kalau Nabi kuat seks, daripada senarai isteri-isteri Nabi 10-11 orang tu, mesti muda lah ke? Muda lah ke? Muda lah ke? Muda lah ke? Tak. Berapa orang yang muda? Antaranya Aisyah. Ada yang sebut umur dia pada waktu tu sekitar 9 tahun, 10 tahun, lebih kurang. Yang lain, Khadijah, umur 40. Dan Khadijah sebelum tu dah pernah menikah. Dia janda, umur 40. Kemudian ada isteri-isteri Nabi ni adalah isteri sahabat-sahabat yang gugur syahid di medan perang. Suami mereka syahid di medan perang. Nabi berkahwin dengan mereka, dengan isteri sahabat-sahabat ni. Kerana dia nak selamatkan pegangan agama mereka. Kalau mereka balik semula ke keluarga mereka, mereka dipaksa keluar dari Islam, dipaksa murtad. Maka Nabi selamatkan mereka dengan kahwin dengan berapa orang ni. Ada juga Nabi berkahwin kerana tujuan penyebaran dakwah. Antaranya Nabi kahwin dengan anak Abu Sufyan. Nabi kahwin dengan anak Abu Sufyan. Abu Sufyan bermusuh dengan Nabi keras. Keluarga besarnya bermusuh dengan Nabi. Akhirnya Nabi berkahwin dengan anak Abu Sufyan. Akhirnya Islam tersebar dalam keluarga besar Abu Sufyan. Abu Sufyan makin lunak dengan Nabi, makin lembut, dan akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam. Ya, baik. Apa special Khadijah? Kematian Khadijah. Apa yang istimewa sangat sampai Nabi rasa sedih sangat-sangat kematian Khadijah? Peristiwa ni disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah isteri Nabi. Lepas Khadijah meninggal dunia, Nabi berkahwin dengan Saudah. Kemudian baru dengan Aisyah. Aisyah pernah cerita berlaku peristiwa dia cemburu dengan Nabi. Cemburu sangat. Bukan cemburu dengan Nabi, cemburu dengan Khadijah. Aisyah pernah sebut, dia kata, aku tidak cemburu dengan mana-mana isteri Nabi melainkan Khadijah. Padahal aku tak sempat bersama dengan Khadijah pun. Aku tak sempat bersama Khadijah pun. Khadijah dah wafat, baru Nabi kahwin dengan Saudah, Aisyah. Artinya Aisyah tak sempat pun dengan Khadijah. Aisyah kata, aku tidak cemburu dengan mana-mana isteri Nabi melainkan Khadijah. Nabi kadang-kadang bila aku masak makanan, dia minta aku masak makanan tu, kuah dia tu buat lebih sikit. Buat lebih sikit. Masak apa pun suruh buat lebih sikit. Sebab apa? Aku nak bagi pada kawan-kawan Khadijah. Oh, kawan tu meninggal dah. Punya teringat tu sampai buat baik kat kawan-kawan dia pula. Aisyah cemburu. Aisyah cemburu bila Nabi kata, Nabi suruh masak tu buat lebih sikit, aku nak bagi kepada kawan-kawan Khadijah. Sebab tu salah satu cara buat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia, iaitu buat baik kepada kawan-kawan dia. Kita mak ayah kita dah tak ada, meninggal dah. Raya ni, yalah, tak lama lagi Ramadan, itu raya. Raya ni meriah balik kampung sebab apa? Sebab ada mak ayah. Sebab ada mak ayah. Kau orang balik kampung. Tapi kalau rumah di kampung tu mak ayah tak ada dah, adik-beradik sama sebaya dengan tuan-tuan, pakat dah berkeluarga, beranak pinak. Tahun ni hak ni raya Perlis, hak ni raya Kedah. Ada orang nak balik kampung tu? Tak ada mak ayah. Orang pun malah nak balik dah. Setakat nak jumpa adik-beradik ni, kecuali orang yang betul-betul hubungan adik-beradik jenis rapat, adalah. Jenis memang wajib setiap kali raya mesti berkumpul. Hari raya kedua, hari ketiga kita mesti ada di kampung sekian. Jangan nak pergi tempat lain. Ada adik-beradik jenis macam tu. Tapi kalau jenis adik-beradik tak rapat mana, saja-saja nak balik, nak kumpul adik-beradik, tak ada mak ayah, payah. Tu hebat berkat mak ayah tu. Ada mak ayah ni menyebabkan anak beranak, adik-beradik tu seronok berimpun kerana ada orang tua. Ada orang tua.
Kalau tak ada kan, orang ni raya negeri ni, orang ni raya ni lah, rumah dekat kampung tu, tiang rumah tu nak runtuh naik anak-anak. Tuan-tuan balik ke kampung ke Belda tu, tiang rumah di kampung tu kadang-kadang nak runtuh naik anak-anak. Tak ada siapa peduli. Tapi balik tu kenapa? Ada mak ayah. Bila mak ayah dah tak ada, di antara cara kita buat baik kepada orang tua, pada ibu bapa kita, selain pada doa, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampunkan dosaku, ampunkan dosa mak ayahku, sayangi mereka, rahmati mereka sebagaimana mereka sayang pada kami waktu kami kecil dulu kan. Kita doa. Selain daripada tu, apa benda kita boleh buat kepada orang yang sudah meninggal dunia? Iaitu buat baik kepada kawan-kawan mereka yang masih hidup. Nak balik kampung raya, mak ayah tak ada dah, tapi kita nak balik ke? Nak tengok rumah. Ada tak jiran-jiran kita, jiran-jiran rumah kita tu yang ada lagi? Ada. Pergi buat baik dengan mereka, sebab mereka pernah kawan dengan mak ayah kita dulu. Bawa balik tu ada duit-duit, boleh ulur-ulur kan? Ulur duit. Kenapa dia? Jiran-jiran ni pernah kawan dengan mak ayah kita dulu. Ulur buah tangan. Buat baik kepada kawan-kawan ibu bapa kita yang masih hidup. Mereka pernah kawan dulu dengan mak ayah kita. Baik. Tu di antara benda boleh buat. Maka Nabi buat baik kepada Khadijah dengan cara Nabi nak bagi makanan kepada kawan-kawan Khadijah. Menyebabkan Aisyah kata, satu hari aku didatangi perasaan cemburu, sehingga terkeluar satu perkataan yang tak sepatutnya lah. Aisyah sebut pada Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, bukankah Khadijah tu seorang perempuan yang tua? Aku ni kan ada sebagai pengganti lebih baik daripada dia. Orang perempuan begitulah. Aku ni kan sudah ada sebagai pengganti lebih baik daripada dia. Nabi berubah muka. Nabi kata, demi Allah, tidak ada siapa pun yang boleh ganti Khadijah. Tidak ada siapa yang boleh ganti Khadijah. Dia beriman ketika seluruh manusia tak beriman. Tak ada orang boleh lawan. Dia beriman ketika seluruh manusia tak beriman. Dia mempercayaiku, membenarkan aku ketika seluruh manusia mendustakan aku, tak nak percaya pada aku. Dia membantu agama Allah dengan harta bendanya. Dia kaya, duit banyak. Dia membantu agama Allah dengan harta bendanya ketika tidak ada orang yang ingin membantu agama Allah ni dengan harta benda mereka. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada aku anak-anak daripada Khadijah, bukan daripada isteri-isteri yang lain. Anak Nabi 7, 6 daripada Khadijah. Anak Nabi 7, 6 daripada Khadijah. Qasim, Abdullah, Zainab, Ummi Kalsum, Ruqayyah, Fatimah. Seorang je anak Nabi daripada isteri yang lain, iaitu anak Nabi bernama Ibrahim. Itu hubungan Nabi dengan Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah, seorang wanita hamba kulit hitam, hadiah daripada Raja Mesir kepada Nabi SAW. Nabi hantar surat kepada raja tu, ajak dia masuk Islam. Raja Mesir, Raja Iskandariah, Alexander. Dia tak nak masuk Islam, tapi dia balas surat Nabi dengan baik, dan dia hadiahkan kepada Nabi seorang hamba perempuan kulit hitam daripada Mesir, Maryah Al-Qibtiyah. Maka daripada situlah Nabi dapat zuriat, iaitu Ibrahim, yang meninggal waktu kanak-kanak. Anak Nabi banyak meninggal waktu kecil. Fatimah je sempat dewasa, yang lain meninggal waktu kecil. Tapi Ibrahim ni waktu kanak-kanak sangat dia meninggal, dan Nabi menangis kematian Ibrahim tu. Jadi bila Nabi sebut kepada Aisyah begitu, Allah Ta'ala kurniakan kepada aku anak-anak daripada Khadijah, bukan daripada isteri-isteri lain. Dia beriman ketika seluruh manusia tak beriman. Barulah Aisyah faham kenapa Nabi tak habis-habis sebut nama Khadijah. Sikit-sikit sebut nama Khadijah. Maka tahun ke-10 kenabian, selepas Nabi sedih kematian Abu Talib, Nabi sedih kematian Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan yang ketiga, apa peristiwa sedih yang berlaku sebelum Isra' dan Mi'raj, iaitu Nabi tinggalkan Mekah, pergi keluar berdakwah di Taif. Setelah layanan penduduk Mekah cukup buruk, akhirnya Nabi rehat sekejap, cuba cari lokasi baru. Mungkin di lokasi baru, di tempat baru ni, orang di sana nak terima dakwah, mana tahu. Akhirnya Nabi cuba ke Taif. Daripada kota Mekah nak pergi ke Taif berapa jauh?
sekitar 80 km, 1 jam lebih kalau perjalanan naik kenderaan hari ni. 80 km lebih kurang daripada kota Mekah nak menuju ke kota Taif. 10 hari Nabi duduk di Taif. Keluar nak pergi berdakwah di Taif bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Penduduk Taif, kabilah ataupun puak yang paling besar duduk di Taif itu namanya kabilah Bani Thaqif. Nabi harapkan pemimpin-pemimpin kabilah Bani Thaqif ini terima dakwah. Dan masyarakat di Taif pun terima dakwah. Rupanya tidak. 10 hari Nabi duduk di Taif, makan minum tak diberi, layanan cukup buruk. Dan pemimpin-pemimpin kabilah Bani Thaqif ini, upah budak-budak bodoh yang tak tahu apa benda ni, lempar Nabi dengan batu, dengan kayu, sampai Nabi keluar daripada Taif dalam keadaan kaki Nabi berdarah-darah. Zaid bin Harithah yang bersama dengan Nabi itu, anak angkat Nabi itu, dialah yang berdiri di belakang Nabi dengan jubah dia, dengan kain itu, dialah lindungi belakang Nabi supaya tidak kena batu-batu yang dilempar itu, sehingga dia pun turut cedera. Nabi keluar daripada Taif dalam keadaan berdarah-darah 10 hari, tak ada seorang pun yang masuk Islam. Akhirnya Nabi berhenti berehat di satu kebun anggur. Kebun anggur milik dua beradik Yahudi. Milik dua beradik yang merupakan Yahudi, iaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nabi berehat di kebun anggur tu. Yang jaga kebun anggur tu, tukang jaga kebun tu, Kristian, Nasrani. Namanya Addas. Addas. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua beradik ni Yahudi. Mereka berdua minta kepada Addas, kamu ambillah buah tu sikit bagi kepada orang asing tu. Nampak macam susah, nampak macam lapar tu, ambil buah tu bagi. Maka Addas pun petik anggur tu, beri kepada Nabi. Nabi nak makan, Nabi baca bismillah. Nabi baca bismillah. Maka Addas pun pelik. Kata Addas, aku tak pernah dengar orang sini sebut perkataan ni. Aku tak pernah dengar orang sini sebut perkataan ni. Ini kali pertama aku dengar ni. Kata Addas. Addas tu Kristian. Maka kerana dia tanya soalan tu pada Nabi, Nabi pun berbual dengan dia, berlakulah percakapan antara Nabi dan Addas. Nabi tanya kepada Addas, kamu ni agama apa? Maka Addas pun sebut, aku Nasrani. Kemudian Nabi tanya kepada Addas, kamu ni asal daripada mana? Maka Addas pun sebut, aku berasal daripada negeri Ninawa. Ninawa. Ninawa hari ni dekat mana? Iraq. Di Iraq. Tak ada lah nama tempat tu. Aku daripada Ninawa. Ninawa tu Iraq. Bila sebut Ninawa, maka Nabi SAW pun sebut kepada Addas. Nabi kata, kalau begitu kamu ni daripada negeri orang yang soleh, Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Kalau macam tu, kamu ni datang daripada negeri orang yang soleh, iaitu Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Maka Addas bertanya kepada Nabi Muhammad. Dia tak tahu tu Nabi Muhammad. Dia tak tahu tu Nabi akhir zaman. Dia tak tahu tu penutup kepada Nabi-Nabi. Dia kata, Tuhan hamba tahu daripada mana Yunus bin Matta tu. Kamu kenal daripada mana? Maka Nabi pun sebut kepada Addas, kami bersaudara. Dia Nabi dan aku pun Nabi. Bila Addas dengar macam tu, Addas terkejut. Rupanya dia bercakap, dia beri makan tu kepada Nabi akhir zaman. Dia ni orang Kristian, dia mengaji tentang Nabi di akhir zaman. Dia terkejut, rupanya dia yang bercakap dengan dia tu Nabi terakhir. Sehinggalah selepas peristiwa itu, Addas memeluk Islam. Sehingga dia dimarah oleh tuan dia, pemilik kebun itu, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nabi keluar daripada Taif dalam keadaan tak ada orang yang beriman. Akhirnya Allah Ta'ala gerakkan hidayahnya kepada Addas. Addas memeluk Islam. Teruknya penyiksaan, kezaliman yang dilakukan oleh orang Taif kepada Nabi, sampai malaikat yang menyaksikan peristiwa tersebut memberi tawaran kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu nak kami angkat bukit Taif dan bukit Qa'an, kami timpakan ke atas penduduk Taif, kami akan lakukan.
Kamu kata ya, kami akan buat. Ada bukit kat situ, Bukit Taif. Kemudian ada satu lagi bukit namanya Bukit Qa'an. Nabi kata tidak. Tak perlu. Aku tidak mahu. Aku berdoa kepada Allah mudah-mudahan daripada zuriat mereka, daripada keturunan mereka, ataupun dalam setengah kitab tulis daripada tulang sulbi mereka ni. Tulang sulbi ni tempat air mani kita. Aku mengharapkan daripada mereka nanti lahirnya zuriat yang beriman kepada Allah. Ni azam Nabi. Inilah Nabi. Inilah pendakwah. Kalau Nabi kata ya, malaikat angkat Bukit Taif dan Bukit Qa'an timpulkan ke atas penduduk Taif, selesai. Habis. Nabi nak tengok orang beriman. Kalau nak hancurkan orang, sebut je yes. Selesai. Nabi nak tengok manusia diberi hidayah. Kalau bukan ayah mereka, mudah-mudahan nanti cucu cicit mereka. Kalau malaikat hancurkan mereka, habis. Jadi pendakwah ni dia kena tengok orang sekeliling ni sebagai sasaran dakwah. Kalau kita bergaduh dengan ayah dia, sampai anak dia pun kita pulau juga, cucu dia nanti pun kita bergaduh juga, tak ada kerja. Kita bergaduh dengan ayah dia, tak cakap dengan ayah dia, lahir anak dia nanti, anak dia pun tak pasal-pasal, tak tahu apa benda pun. Ayah bergaduh 40 tahun dulu, dengan anak dia pula kita pesan kat anak kita siap, tu jangan main dengan anak dia tu. Oh ya, ayah bergaduh lama dengan dia tu lah, anak-anak dia sekali lahir cucu pula, pesan kat cucu tu jangan duduk lintah rumah pakcik tu. Atuk dulu gaduh lama, parang golok. La ilaha illallah. Melampau. Akhirnya azam Nabi tu makbul. Berapa tahun kemudian selepas berlaku kezaliman di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Tahun ke-8 hijrah, Nabi balik semula ke Mekah. Tahun ke-8 hijrah, Nabi balik semula ke Mekah. Berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah. Orang Mekah serah diri, berbondong-bondong memeluk Islam. Antara kabilah, antara kawasan yang akhir sekali serah diri memeluk Islam, Taif. Kabilah Bani Thaqif di Taif, yang beberapa tahun dulu pernah halau Nabi. Akhirnya anak-anak mereka beriman pada Allah. Baik, 3 ni peristiwa sedih yang berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Kematian Abu Talib, kematian Khadijah, dakwah di Taif ditolak dengan begitu dahsyat. Akhirnya berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala bawa Nabi melihat dunia yang lebih luas. Untuk apa dia? Pulihkan semula kesedihan, pulihkan semula emosi, beri semangat baru, motivate. Kita gagal, rancang apa-apa gagal, kita periksa, anak kita periksa tak lulus, jangan marah, pulihkan semangat, bawa berjalan. Musafir ni untuk pulih semangat. Ada rezeki dapat peluang musafir. Musafir ni tak semestinya pergi luar negara, pergi jalan mana kan? Pergi jalan mana? Tengok malam ni tak ada kuliah maghrib seorang. Malam ni start kereta, start motor nak pergi sembahyang masjid negara. Relax, lepas maghrib duduk baca Quran. Nak ambil mood. Kadang-kadang lepas maghrib masjid negara tu kadang tak ada apa, duduk relax. Rasa tenang, syok. Tenang. Pergi je mana-mana tempat. Bermusafir ni untuk pulih semangat. Rehat sekejap daripada tekanan masalah serabut-serabut ni, rehat sekejap, pulih semangat. Pulih semangat dengan apa dia? Hubungan dengan Tuhan. Allah Ta'ala bawa Nabi tu nak dekatkan dengan Allah. Dekatkan hubungan Nabi tu dengan Allah. Dia pulih semangat dengan pergi mabuk tak jadi. Ada orang stres-stres dengan kerja, pergi Langkawi mana mabuk-mabuk sikit tak boleh. Stres, tekanan hidup, pergi pulihkan dengan benda haram, dia tak selesai masalah. Pulih semangat, motivasi ni bila hubungan dengan Tuhan tu pergi dekat. Pergi musafir, cari tempat-tempat yang boleh tengok kebesaran Allah, rasa seronok, apa semua, tengok kebesaran Allah, masjid ke, surau ke, gilah mana-mana tempat tengok kebesaran Allah tu untuk pulih semangat, hilang tekanan. Pergi buat benda haram, dia tak selesai masalah. Maka inilah hikmah besar berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala beri semangat baru pada Nabi. Tengok gambaran syurga, tengok gambaran neraka. Balik semula ke dunia rasa semangat nak selamatkan manusia lain. Kerana boleh dah tengok keadaan syurga macam ni. Rugilah kalau hampa tak beriman, aku dah tengok syurga macam ni. Rugilah kalau hampa kufur. Kenapa? Aku tengok dah teruk siksa neraka ni. Dapat semangat dengan perjalanan yang luar biasa tu.
Sehingga Nabi berasa ujian-ujian, tekanan-tekanan yang berlaku di dunia bawah ni kecil sangat berbanding dengan apa ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi pada hari akhirat kelak. Maka berjalan, ada kesempatan jalan untuk pulih semangat kita, beri motivasi pada kita, jumpa orang baik-baik, jumpa orang soleh-soleh, pergi jumpa ziarah, kunjungi siapa-siapa untuk pulih semangat kita. Setahun 365 hari ni kepala kita ni macam-macam ragam. Kadang tekanan tempat kerja, kadang masyarakat dan sebagainya. Ada waktu kena ada waktu kita nak rehat sekejap, betul-betul kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan, nak pulih diri dan sebagainya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cukup sekadar itu dulu yang boleh disampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا